Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak gelap ni lah. Lampu tak buka. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tak ada suai lampu depan. Teduh nak baca, teduh gelap sikit. Ada tak lampu ni? Kalau ada, syok sikit. Ni dia gelap kat depan ni nak baca tak sedap. Alhamdulillah tuan-tuan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah. Saya malam ni kan, saya duk jangkau Pulau Pinang, orang masjid penuh. Saya betul lah hati saya cakap malam ni masjid memang pack lah tuan-tuan. Pasal esok masjid tutup. 5 orang aja boleh masuk apa? Duk berasa rupanya depa siap-siap PKP malam ni dah. Jemaah siap PKP siap malam ni dah. Alhamdulillah. Tadi jalan punya jam lah tuan-tuan. Macam balik raya. Saya kena naik motor. Kalau naik kereta tak sampai lagi. Tak sampai lagi apa? Dah jam sungguh jam. Kok ni jam, kok sana pun jam. Tak tahulah depa pergi mana tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, Allah pilih untuk bersama pada malam ni untuk kita meneruskan lagi bacaan kitab kita ni tuan-tuan, nama Fathur Rahman sallallahu alaihi Muhammad, kitab doa dalam Al-Quran, kisah dan tafsirannya. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ni kita nak sambung pada doa yang ketiga. Muka surat ke-15. Tuan-tuan boleh buka muka surat 15. Doa yang ketiga dalam Al-Quran. Dalam Quran ada lebih kurang 60 doa. Lebih kurang 60 doa yang Allah susun dalam Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita dalam jilid yang pertama ni ada lebih kurang 30 doa. 30 doa. InsyaAllah hari ini kita sambung doa yang ketiga, doa yang masyhur.
Doa yang saya yakin tak ada seorang pun yang duduk dekat dalam ni melainkan semua hafal doa ni. Doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ni rupanya duduk dalam Quran. Doa ni yang kalau tu imam baca doa ni kita tahu dah doa dia Nabi dah. Kalau tu ikut imam baca tu sampai tahu Rabbana atina fid dunya hasanah, tahu doa dia Nabi dah. Kalau dia sambung doa lain lepas doa ni, kita kata apa? Bid'ah tu imam ni. Bawa ajaran apa kita punya faham. Dan sallallahu alaihi wasallam, kalau baca doa ni ada baca doa lain pula sambung lepas tu, kita kata pelik dah tu imam ni, pelik tak diikut dah. Tuan-tuan, subhanallah. Baik tuan-tuan, doa ni digelar ummud doa. Ibu segala doa. Ni gelaran kepada doa ni. Maksud dia apa ni? Rabbana ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Tercatat dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 201. Mungkin anda dengan kita baru tahu rupanya doa ni duduk dalam Quran. Mungkin ada. Waktu kita bincang macam, Ustaz baru saya tahu kata doa tu ayat Quran Ustaz. Gitu. Tu boleh tak kami baca waktu kami haid Ustaz ni doa tu? Macam mana nak jawab Ustaz? Kalau perempuan haid, tak boleh baca Quran, tak boleh baca ayat Quran. Lepas tu doa ni duduk dalam Quran. Lepas tu kami nak baca doa ni, boleh tak boleh kami baca doa ni Ustaz? Jawab dia boleh, dengan kita meniatkan bacaan itu doa. Termasuk juga ayat-ayat yang dalam Al-Quran, tetapi ayat-ayat itu kita lazimi sebagai zikir. Boleh kita Bismillahirrahmanirrahim pun ayat Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat Quran yang kita duk beramal, dan amalan tersebut kita niat sebagai zikir, dan kita duduk beramal dengan zikir, maka dibenarkan pada syarat. Kalau kita niat baca Quran tak boleh. Niat kata baca doa, okey, tak ada masalah apa. Baik, kisah dan tafsirannya muka surat 16. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka yang selesai menunaikan ibadah haji. Yakni terkait dengan ayat sebelumnya yang cerita tentang manasikul hajj, manasik haji. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk berdoa kepadanya setelah memperbanyakkan berzikir kepadanya, kerana keadaan seperti itu sangat dekat untuk diperkenankan. Susunan ayat sampai tang doa ni lepas urusan haji. Lepas urusan haji, Nabi cerita, Allah cerita dipanjatkan doa ni dengan maksud, ulama mufassirin sebut dekatnya untuk diperkenankan doa-doa yang dipanjatkan selepas kita melakukan amalan-amalan soleh. Lepas sembahyang, doa tu mudah untuk diperkenankan. Lepas kita zikir dengan zikir yang panjang, lepas tu doa tu mudah untuk diperkenankan. Lepas kita baca Quran, doa, apa saja bentuk zikrullah, amalan kebaikan yang kita buat, lepas daripada tu doa, disuruh pada kita untuk memperbanyakkan doa, sebab waktu tu waktu mustajab, waktu mudah untuk diperkenankan oleh Allah SWT. Buatlah apa baik pun, sedekah, doa. Pasal nak tuan-tuan? Tuan-tuan baca doa tak lepas sedekah? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia antara perkara yang mampu untuk mengubah takdir, sedekah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teringat kisah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Ibrahim kan Nabi Musa. Ada seorang lelaki duduk dengan dia, tiba-tiba ada malaikat maut mai beritahu. Lelaki itu esok dia tak ada mati.
Sebab dia mati. Nabi Musa pun sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu duduk teringat, kesian kat dia. Kesian kat dia. Esok nak mati dah kawan ni, duduk tengok muka dia. Saya pun tak berani nak kena siapa-siapa, ikut pasal kata kat dia pula kan. Tengok tempat tak ada orang ni, kesian kat dia. Kan sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main tu, dia gelisah tu. Kalau walau ustaz ni kata kat aku, tengok kat aku pula tu. Aduh, sudah jam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kesian kat kawan ni lah. Tapi duk esok tengok, duk ada lagi. Duk tahu apa lagi tengok, duk ada lagi. Duk lepas minggu, duk ada lagi. Lepas sebulan, duk ada lagi. Lepas setahun, duk ada lagi. Itu kata dia nak mati dah. Pasal apa duk ada lagi? Dia duk sedekah dan Allah memanjangkan usianya daripada sedekah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah. Lepas sedekah, doa, ya Allah bagilah kebaikan dalam kehidupanku, ya Allah jauhlah aku daripada musibah wabak ni, ya Allah. Apa saja bentuk kebaikan tuan-tuan buat, lepas tu doa. Boleh. Kok tuan-tuan tak tahu nak doa apa, panjang sangat, banyak sangat hajat dalam hati ni, tak tahu nak minta apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua kebaikan duduk dalam tu dah. Nah, faham kan? Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mencela orang yang meminta kepadanya dalam urusan dunia saja, sedang urusan akhirat dia ketepikan. Allah berfirman, "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bahagian, yakni yang menyenangkan di akhirat. Surah Al-Baqarah 200. Ayat sebelum tu Allah cerita ada orang dia kalau dia minta apa-apa, dia minta berhenti tang dunia aja. Tu ingat elok. Tuan-tuan, boleh tak saya nak ajak diri saya dan nak ajak tuan-tuan, kita buat apa pun, tuan-tuan buat benda bagi jadi habuan akhirat sama. Buat apa? Makan. Boleh tak kita niat dalam hati kita, benda yang kita makan ni boleh jadi kebaikan dunia, untuk akhirat pun ada habuan dia. Tuan-tuan pergi kerja, boleh tak tuan-tuan ingat apa yang tuan-tuan boleh dapat hasil daripada kerja tu adalah untuk kebaikan kita dunia, untuk kebaikan kita akhirat. Jangan berhenti tang dunia saja. Boleh tak nak bagi dia jadi senang ke akhirat, jadi habuan, jadi bahagian juga ke akhirat? Boleh tak? Tahu dah nak buat lagu mana? Niat kerana Allah. Nah, ubah adat jadi ibadat. Macam mana nak ubah adat, kebiasaan tu berubah dia jadi ibadat? Bila kita niat perbuatan tu kerana Allah. Nak pergi kerja niat kerana Allah, nak makan niat kerana Allah, nak tidur niat kerana Allah, nak buat apa pun bukan semata-mata benda yang dia panggil ibadat khusus ni. Sallallahu alaihi wasallam, apa benda kita nak buat, apa saja pun niat kerana Allah, niat kerana Allah, niat kerana Allah. Macam mana nak bagi dia jadi niat kerana Allah tu? Macam mana? Mulakan dengan bismillah. Itu tipsnya. Macam mana nak ubah, nak bagi jadi benda yang kita buat kat dunia ni, apa saja adat nak berubah jadi ibadat, niat kerana Allah. Macam mana nak bagi dia jadi niat kerana Allah tu? Mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi kerja, bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nak pegang laptop, bismillahirrahmanirrahim. Nak pegang handphone, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia membantu untuk kita niat benda tersebut kerana Allah. Tapi ada orang minta, dia minta apa dunia aja. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan kat dunia ni. Ya Allah, bagilah kami kebaikan kat dunia. Ya Allah, bagilah ni bisnes kami ni maju ni. Baru duk apa nak naik ni, PKP pula dah. Kan? Baru duk start mega rancak lah. Hotel penuh. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Cameron Highland jam. Nak naik jam, nak turun jam. Nah, Ustaz Syamad. Langkawi ferry full. Dan Ustaz Syamad, hotel tak ada kosong, daripada hotel besar sampai hotel kecil.
Batu Feringgi full, tuan-tuan tahu tak? Hotel naik daripada harga 200 jadi 400, harga 400 jadi 600. Full. Tuan-tuan nak pesan Nasi Muhammad. Masa nak seronok sikit, PKP habis, semua serot. Duduk rumah. Tuan-tuan, saya nak pesan kat saya nak pesan kat tuan-tuan semua. Boleh tak? Satu benda kita sebut, bila apa saja keputusan yang jadi depan kita, kita kata Alhamdulillah. Nabi sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Siapa yang mula-mula kena, waktu PM kata salli ala Muhammad semalam ni, dia kata apa? Disebabkan kes COVID kita ni bla bla ni panjang melirik dua awal tu, nanti kita kata mana kata kan. Sampai 1000 tak boleh lah, maka kita putuskan untuk membuat PKP untuk 6 negeri apa semua. Tuan-tuan, waktu dengar tu dua jenis orang. Seorang kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Seorang lagi kata apa? Apa menyusahkan orang lah. Tak fikir kah lagu tu, kah lagu ni lah apa hidup puasa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Komplain pun macam tu lah juga. Setuju pun macam tu, komplain pun macam tu. Setuju pun macam tu, tak setuju pun macam tu. Redha pun macam tu, tak redha pun macam tu. Begitu? Alhamdulillah ala kulli hal. Tuan-tuan yakin tak ada hikmah yang Allah sembunyi kat belakang? Tuan yakin tak? Mesti akan ada hikmah yang Allah sembunyi kat belakang. Antara kita nak percaya dengan tak je. Saya nak semua. Entah kita balik macam mana kita dulu ni, salih alaihi wasallam waktu PKP mula-mula. Tuan-tuan tahu tak waktu PKP mula-mula dulu? Nombor satu sekali, kita rajin ibadat. Masa nak waktu tu? Waktu tu semayang jemaahnya dekat rumah salih alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, pakat khatam Quran buat group WhatsApp, pakat buat kutipan-kutipan sedekah salih ala sayyidina Muhammad, salih ala sayyidina Muhammad, pakat buat kutipan sedekah, hantar sana sumbangan, hantar sini sumbangan. Tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, zikir, selawat tiap-tiap hari salih ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kalau tengok graf ibadat kita, boleh nampak ni lagu tu ke? Saya tak tahu tuan-tuan setuju tak? Salih ala sayyidina Muhammad. Kemudian lepas PKP berapa lama, kita tinggal benda tu semua. Masjid tuan-tuan tahu ataupun tak, waktu masjid buka lepas PKP hari tu, orang tak ramai sama macam orang sebelum PKP hari tu. Maksud dia, ramai orang yang dah tak main masjid lepas masjid dibuka balik. Saya duduk pergi merata kan, saya duduk pergi ceramah merata. Salih ala sayyidina Muhammad, saya boleh tengok keadaan orang sebelum daripada PKP dulu ni, selepas daripada masjid dibuka balik selepas PKP, sebelum PKPB. Betul kan? Waktu tempoh PKPP, pemulihan, waktu tu masjid semua dibuka balik dengan keadaan jarak-jarak lagu ni lah. Tuan-tuan, di mana masjid pun jemaah tak sama macam masjid sebelum dia PKP awal itu. Maksud dia, sebahagian daripada orang dah tak pergi masjid lah. Setuju tak tuan-tuan? Kat sini lagu tu tak? Dah salat semua. Jadi tak? Tak. Orang tu main full juga. Alhamdulillah. Bagus backup kawan-kawan. Dah salat semua. Jadi Allah SWT tu yang duk jadi. Lepas tu bergaduh. Habis ulama-ulama kena maki hamun. Ada ulama-ulama digelak pengikut Dajjal pun ada. Tuan-tuan, jadi elok lah. Makin teruk. Lah ni PKP balik. Salih alaihi wasallam. Meh kita buat balik macam awal PKP tu. Kod-kod dengan berkat amalan kita duk buat tu, Allah redakan balik PKP. Ini yang saya sebut COVID-19. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Khalaq dalam ayat di atas bermaksud bahagian, iaitu tiada keuntungan baginya di akhirat kelak.
Di dalam kalimat ini terkandung makna celaan atas perbuatan itu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana qaum min a'rabi salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad tak pun nampak. Ibnu Abbas menceritakan dahulu ada satu kaum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu kaum daripada kalangan orang-orang Arab yang datang ke tempat wukuf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fayaquluna, mereka berkata, Allahumma ij'alhu 'ama ghaithin wa 'ama khasbin wa 'ama waladin hasan wa la yadhkuruna min amri al-akhirati syai'a. Fa anzalallahu fihim faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dulu ada satu kaum daripada kalangan orang-orang Arab yang datang ke tempat wukuf. Lalu mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan hujan, tahun kesuburan, tahun banyak anak yang baik-baik. Mereka tidak menyelitkan permintaan untuk akhirat walaupun sedikit. Maka Allah berfirman, maka ada di antara manusia yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiada baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 200. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang datang sesudah mereka daripada kaum muslimin pula berdoa lain daripada mereka. Mereka berdoa seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Maka Allah menurunkan firman-Nya berkenaan dengan mereka, iaitu ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Al-Baqarah 202. Ini beza di antara dua jenis orang yang berdoa. Seorang doa dia minta juga kepada Allah, tapi dia minta berhenti dekat dunia aja. Dia membezakan dengan orang mukmin, orang beriman kepada Allah, dia minta bahagian dunia, minta bahagian akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kata, yang tadi minta bahagian dunia saja dia dapat bahagian dunia dah, tapi Allah kata bahagian akhirat dia tak ada. Tapi orang yang minta bahagian dunia dan minta pula bahagian akhirat, Allah kata ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Oleh itu Allah memuji mereka yang meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Minta tuan-tuan, doa ni kena minta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah sebut ud'uni astajib lakum astajib lahum. Mintalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan kepada kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada ayat tu Allah cerita tentang orang yang tak mau minta doa. Orang yang tak mau doa ni Allah sebut tentang orang ni orang sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Sombong pada Allah. Tuan-tuan, orang yang tak mau minta pada Allah ni tuan-tuan, orang miskin. Walaupun dia kaya di sisi manusia, tapi sebenarnya miskin. Salli ala sayyidina tuan-tuan. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Tak pasal apa? Pasal dia berasa dia kaya walaupun dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa. Kereta hutang, motor hutang, rumah hutang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan lepas tu tak meminta dengan Allah. Minta tuan. Minta. Minta ya dekat Allah. Minta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Senaraikan semua benda yang kita nak, minta pada Allah, Allah akan bagi. Cuma ada kadang-kadang Allah bagi ni, Allah bagi kalau benda tu dia baik kat dia bagi, Allah bagi waktu tu. Ada orang yang dia minta benda tu tak baik kat dia lah ni, dia bagi ni kemudian sampai waktu kena dengan dia akan bagi. Ada orang minta tu dan sekalian, benda yang dia minta tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, benda yang dia minta tu tak baik kat dia, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada orang minta benda yang dia minta tu dululah ni, bila-bila pun tak baik, nak gantikan benda lain pun tak baik, Allah akan gantikan dengan kebaikan nanti di akhirat. Mesti Allah akan bagi. Maka tuan-tuan, mintalah kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Doa ini merangkumi semua kebaikan di dunia dan memalingkan semua keburukan.
Kerana sesungguhnya kebaikan di dunia itu mencakupi semua yang diinginkan daripada kehidupan dunia, seperti kesihatan, rumah yang luas, keluarga yang sakinah, rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kenderaan yang memudahkan, sebutan yang baik, serta lain-lainnya. Semuanya itu terangkum dalam ungkapan mufassirin yang termasuk dalam kebaikan dunia. Tuan-tuan minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Sebenarnya tuan-tuan minta apa? Ulama sebut, ulama mufassirin sebut, minta apa? Minta salli ala sayyidina Muhammad, kesihatan yang baik ada dalam tu. Minta sihat. Penyakitnya macam tuan, penyakit lah ni main macam-macam, pelik-pelik. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya baru ni saya pergi Kuala Terengganu jumpa Birah 40 lebih sikit tua sikit daripada saya. Salli ala sayyidina Muhammad. Naik kereta hari tu, lepas tu naik motor, salli ala sayyidina Muhammad. Lepas naik kereta, naik motor, pergi hantar beli makan, pergi market apa semua, beli makan balik. Lepas tu waktu nak tongkat motor, tak kaki, tak berasa kaki. Nak tongkat motor, kaki tak berasa. Tuan-tuan, lepas tu rebah, stroke. Saya sebut stroke. Tiba-tiba aja tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, kan, stroke. Penyakit macam-macam. Takutlah kita ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Ni yang duk covid, yang duk sekeliling kita ni tak tahu. Yang duk mai pula ni tuan-tuan, jenis tak ada tanda. Ni pi tang mana pun salli ala sayyidina Muhammad, tak tahu siapa duk sebelah kita ni, entah ada entah tak ada. Betul tak? Kalau ada tanda tak apa, tak ada tanda langsung. Batuk pun tak, bersin pun tak. Cek positif. Tak tahu tuan. Doa dia duduk mana? Duduk dalam ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi ada apa tuan-tuan? Dalam doa ni, rumah yang luas. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW cerita tentang salah satu daripada kebahagiaan isteri yang salihah, rumah yang luas, jiran yang baik, kenderaan yang baik. Rumah yang luas ni, dia tak semestinya luas, kadang-kadang kecil, tapi berasanya luas. Maaf ni salih Muhammad. Berasanya luas. Ada benda tu dalam doa kita ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuan-tuan, luas ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berasa. Bukan saiz, tapi rasa. Tuan-tuan, waktu saya terbaca satu kisah, dia panggil jahatnya, bahayanya lidah. Bahaya lidah. Dia duduk di rumah tu tuan-tuan, selesa je kat dia. Rumah cukup 3 bilik, salli ala sayyidina Muhammad, duduk flat 3 bilik, salli ala sayyidina Muhammad, anak ada 3-4 orang. Dia rasa selesa je rumah tu. Satu hari mai, keluarga dia beradik dia mana, mai tengok rumah. Hang duduk sini berapa orang? Kami suami isteri anak 4 orang. Ish, hang tak berasa sempit ke? Hang tak berasa sempit ke? Hang tidur mana? Anak hang seorang siswa. Yang kecil tidur ni. Kadang tidur depan. Boleh tidur ke tu nak? Lepas tu dia balik Yang tadi berasa luas, lepas orang tu balik berasa sempit. Perasan tak jadi begitu? Faham tak faham hidup cerita ni? Tu nak kata jahatnya, bahayanya lidah orang ni. Saya nak rasa makna. Ada seorang tu dia pergi rumah adik dia bersalin. Saya dapat anak. Dia cerita, salli ala sayyidina Muhammad. Kata, suami hang bagi apa ni, hang salin ni dapat hadiah apa? Suami hang bagi hadiah apa? Anak nombor 3 lah. Hadiah apa? Tak ada apa. Biasa duk bersalin tak ada.
Tuan-tuan, isteri bersalin bagi hadiah? Tak bagi hadiah kot. Bagi hadiah apa? Kan? Jarang bagi hadiah kot bersalin. Dia kata, tak ada hadiah apa? Hadiah apa? Kata, oh kita bertaruh nyawa hidup dengan mati ni. Dia kata, kak ni, suami kak ni, setiap kali bersalin bagi hadiah macam-macam. Salin je bagi hadiah, salin je bagi hadiah. Tuan-tuan, suami dia balik-balik tu muncung aja. Ni pasal apa pula ni? Kan? Ada apa-apa ke dekat saya ni? Apa? Bila yang nak bagi ni? Bagi apa ni? Tak mana-mana minta. Tuan-tuan, kes tu akhirnya bercerai suami isteri tu. Nak cerita jahatnya, bukan jahat, bahayanya lidah orang. Waktu kadang-kadang nak bercakap tu, tolong lapik-lapik, tolong tengok-tengok sama. Baik, dalam doa ni tuan-tuan, ada satu dia panggil apa? Salli ala Sayyidina Muhammad, rumah yang luas. Yang ketiga, dalam doa tu ada apa ni? Keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah ni apa? Tenang. Tenang. Dalam keluarga sakinah tu, dia ada mawaddah, dia ada rahmah. Kita baca dalam Quran kan, dia sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sakinah ni, ketenangan ni, dia ada mawaddah. Mawaddah ni apa? Kasih sayang. Suami isteri sayang anak-anak masing-masing. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sayang, menyayangi, kasih, mengasihi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Berbunga-bunga kasih sayang, ulama sebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian di bawah dia ada apa ni? Warahmah. Rahmah ni apa? Belas kasihan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dia sifat belas, sifat kasihan, mempertahankan. Salli ala Sayyidina Muhammad di antara satu sama yang lain. Benda inilah yang membawa kepada sakinah dalam keluarga. Tenang keluarga. Kita tuan-tuan, waktu sepanjang PKP, salli ala Sayyidina Muhammad, kes-kes penceraian naik muncak. Waktu kes PKP. Waktu dalam tempoh PKP. Pasal apa jadi macam tu? Tuan-tuan, dalam rumah tangga tak ada sakinah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lagi minta apa lagi dalam doa tu? Salli ala Sayyidina Muhammad. Rezeki yang melimpah. Rezeki yang melimpah. Bukan setakat melimpah, barakah. Lagi ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rupa-rupanya dalam tu juga ada ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW suruh kita doa tiap-tiap pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah ni, ada dah doa tu. Apa dia? Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Lagi ada apa tuan-tuan? Amal soleh. Boleh buat amal dengan sempurna, amal dengan khusyuk, seronok nak buat amal. Lagi kenderaan yang memudahkan. Lagi sebutan yang baik-baik, serta lain-lain lagi. Semua ni terangkum dalam doa ni. Adapun mengenai kebaikan di akhirat, yang paling tinggi ialah dimasukkan ke dalam syurga. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kebaikan. Yang paling tinggi sekali kebaikan yang ada dekat dalam tu dia, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti aman daripada rasa takut yang amat besar di mahsyar, dan kemudahan dalam hisab dan lain-lainnya. Salli ala Muhammad. Mudah hisab kat padang mahsyar, dapat naungan arasy. Apa saja bentuk kebaikan di akhirat, semua terangkum dah dekat dalam wa fil akhirati hasanah. Pun begitu, dalam kita berdoa dalam meraih keselamatan di dunia dan akhirat, kita juga dituntut untuk mengerjakan hal-hal yang membawa dirinya ke jalan keselamatan itu. Tuan-tuan merasa tak dalam doa tu ada apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan lindungilah kami daripada api neraka.
Bukankah api neraka tu duduk dalam wa fil akhirati hasanah dah? Kan wa fil akhirati hasanah tu kita dah cerita dah tentang kebaikan-kebaikan di akhirat. Bukankah jauh pada neraka dah masuk dekat dalam tu dah? Pasal apa minta asing pula ni? Dia panggil mengkhususkan sesuatu yang umum. Tok Guru saya bagi contoh. Nak balik kampung ke? Nak balik kampung. Kirim salam kat semua nak, jangan lupa mak ayah. Bukankah semua tu dah ada mak ayah dekat dalam tu? Kan? Bukankah semua tu mak ayah dalam tu dah? Ada. Lepas itu dia mengkhususkan sesuatu yang umum tadi. Pasal apa? Kepentingan. Pentingnya benda tu. Dan pentingnya benda yang sebut sebagai jauh pada api neraka ni, sampai nak makan pun Nabi ajak untuk minta jauh pada api neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang ni pun minta lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan, pentingnya jauh pada neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang yang akan masuk syurga tapi dia melalui neraka dulu. Boleh tak minta masuk syurga? Pasal apa tak sebut dan masukkanlah kami dalam syurga di hujung? Pasal apa minta jauh pada neraka? Sebab ada sungguh orang masuk syurga, tapi sebelum dia masuk syurga, dia masuk neraka dulu. Kita tak mau langsung masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam, walaupun sesaat tak mau duduk dalam neraka, nak terus masuk syurga Allah SWT. Maka minta perlindungan daripada api neraka dengan maksud nanti harap terus masuk syurga Allah SWT. Sebab tu lepas daripada maghrib, lepas daripada subuh, tolong jangan tinggal Allahumma ajirni minan nar. Salli ala sayyidina Muhammad. Idza sallaital maghrib ila sallaitas subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar sab'an marrat fa inna mitta min yaumika kataballahu lahu. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kamu selesai solat subuh, kata Nabi SAW, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa daripada dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhlah aku daripada api neraka. Salli ala sayyidina Muhammad. Sab'an marrat, 7 kali. Dan seandainya dia mati pada siang tersebut sebelum daripada malamnya, maka akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Wa idza sallaital maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar sab'an marrat. Bila selesai solat maghrib, bacalah sebelum kamu kata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, maka akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka. Tolong jangan tinggal. Salli ala sayyidina Muhammad. Lepas maghrib, lepas subuh, kita pergi semayang di maghrib, kita semayang maghrib di masjid, tu imam baca 3 kali, kita baca 7 kali. Tu imam tak baca pun, kita baca 7 kali juga. Tu imam baca 7 kali pun, kita baca 7 kali juga. Waktu-waktu yang lain Nabi tak sebut baca 3 kali madaidah. Tapi maghrib dengan subuh, hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, baca 7 kali. 7 kali. Kalau mati hari itu, Allah akan beri perlindungan daripada api neraka. Baik, pun begitu dalam kita berdoa untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat, kita juga dituntut untuk mengerjakan hal-hal yang membawa dirinya ke jalan keselamatan itu. Misalnya menjauhi hal-hal yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat, serta meninggalkan hal-hal yang syubhah. Sehubungan dengan itu, Abu Qasim Abdurrahman pernah mengatakan, barang siapa yang dianugerahkan hati yang bersyukur, lisan yang selalu berzikir, tubuh yang sabar, maka sesungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dipelihara daripada siksa neraka. Apa tanda Allah nak bagi kita selamat dunia, Allah nak bagi kita selamat akhirat, Allah nak jauhkan kita daripada neraka? Ada tak tanda dia? Ada.
Allah anugerahkan seorang itu dengan apa ni? Yang pertama dia, hati dia selalu bersyukur. Salli ala sayyidina Muhammad. La in syakartum la azidannakum. Dapat apapun syukur aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ni Allah bagi hati lagu tu. Bukan semua orang dapat lagu tu. Ramai orang komplain aja. Semua tak kena, semua tak betul, semua tak seronok, semua tak baik, semua tak elok. Ada orang yang macam tu kan? Tak boleh, semua serba tak kena, semua tak betul, semua tak kena, semua tak elok, semua tak baik. Ada orang Allah masuklah hati dia, apa saja pun alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kita ni, daripada 10 nikmat yang Allah bagi, satu aja kadang-kadang Allah tak bagi, Allah tarik nikmat. Daripada 10 Allah bagi nikmat tu, satu aja Allah tarik nikmat tu. Kita komplain yang satu, kita terlupa yang lagi 9 Allah bagi kat kita. Padahal 9 dengan 1 mana banyak? 9 banyak, satu je Allah bagi. Tapi tak nampak dengan 9 bila satu musibah Allah bagi kita. Sallallahu alaihi Muhammad tuan. Ada orang Allah anugerahkan dekat dia. Dia masuk dalam hati dia ni. Dalam hati tu Allah letak dia syukur. Apa saja jadi, alhamdulillah, alhamdulillah. Teringat Ustaz Hanafiah Malik. Dia kata bila doktor beritahu dekat dia, kata dia kena kanser tu, dia kata saya pun tak tahu, terkeluar aja daripada mulut saya alhamdulillah. Doktor yang beritahu kat dia tu pun, doktor tu pun terkejut, dia kata betul ke Ustaz ni? Dia tak tahu, keluar dari mulut dia kata alhamdulillah rabbil alamin. Allah tuan-tuan, bukan senanglah nak ada hati macam tu. Tapi itu kurniaan Allah. Sebab tu ulama kata apa? Barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah, hati yang sentiasa bersyukur. Belajar tuan, belajar kata alhamdulillah. Apa benda pun alhamdulillah, alhamdulillah. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian anugerah apa lagi tuan-tuan? Tanda orang yang Allah nak bagi kebaikan dunia, kebaikan akhirat jauh daripada neraka ni, lidah dia sentiasa berzikir. Lidah ni sentiasa berzikir. Cakap merepek banyak. Sallallahu alaihi wasallam mudah nak berzikir. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut, Allah bagi hadiah pada hamba ni setiap ketika, setiap waktu, setiap detik ada je Allah bagi hadiah ke hamba dia. Hamba ada hadiah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiah paling istimewa Allah bagi kepada hamba dia ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keinginan dia, kelapangan dia, kemampuan dia untuk berzikir kepada Allah SWT. Allahumma salli alaihi wasallam. Lagi apa tanda dia tuan-tuan? Tubuh dia sabar. Allahumma salli alaihi wasallam. Yang ni pun kena ada kat kita banyak ni. Sabar banyak. Kena sabar banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, senang sebut, susah nak buat. Ni tanda-tanda seorang itu Allah nak bagi dia kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tengok 3 tanda ni ada kat kita tak? Lidah syukur tak? Syukur tak dengan benda apa yang ada kita? Sallallahu alaihi wasallam. Mulut, lidah mudah zikir tak? Berat lidah nak zikir. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis-hadis berkaitan dengan doa ni. Yang pertama, Anas melaporkan bahawa baginda mendengar bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. An Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anas melaporkan bahawa beliau mendengar Rasulullah berkata, ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Hadis Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Yang kedua, Abdul Aziz melaporkan, hadatsana Abdul Aziz qala sa'ala Qatadah Anasan ayu da'watin kana akthara yad'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala kana aktharu da'watin yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
Qatadah pernah bertanya kepada Anas satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Maka Anas menjawab, Nabi SAW sering kali membaca doa berikut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW. Lagi Anas melaporkan, wa kana Anas idza arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha wa idza arada an yad'uwa bi du'ain da'a biha fihi. Anas bin Malik apabila hendak mengucapkan satu doa, dia pasti akan membaca doa ini. Atau apabila dia hendak mengucapkan satu doa, maka dia akan mengikutkan doa ini di dalamnya. Apa Anas buat? Anas bin Malik buat apa? Bila dia nak baca satu doa, dia mesti baca doa ni. Kalau cerita doa dia baca, mesti doa ni ada. Dan kalau dia baca apa-apa doa sekalipun, dia mesti akan ikut doa ni dengan doa tersebut. Macam kita duk buat lah. Kalau tu imam kita tak baca doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita kata subhanallah kat belakang. Jangan memang orang Melayu ni. Subhanallah, siapa tu imam tu heran. Subhanallah siapa? Rabbana atina fid dunya, tak baca rupanya. Dan salat zaman doa dia panggil ummud doa, ibu segala doa. Anas melaporkan, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan min muslim qad sara misla al-farqi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'alu iyyahu qala na'am kuntu aqulu Allahumma kunta muaqibi fil akhirati bihi fil akhirati fa'ajjalhu li fid dunya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah la tutiquhu wa la tastati'uh fahalla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar qala fada'a Allahu azza wa jalla fasyafahu Allahu azza wa jalla atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kisah ni hebat tuan-tuan. Kita tak boleh nak buat terang kawan ni, tapi nak cerita dia percaya, takut sungguh dengan akhirat. Tahu tak, satu hari Nabi SAW pergi tengok seorang lelaki daripada kaum muslimin, keadaan dia sangat lemah, sangat teruk. Nabi SAW kata dekat dia, kamu ni ada minta apa-apa ke, atau doa apa-apa ke daripada Allah, atau minta apa-apa ke? Dia kata, ya, lelaki tu kata apa, ya Rasulullah, aku sering mengucapkan, ya Allah, jika engkau akan menyiksa aku di akhirat, maka aku mohon agar engkau menyegerakan di dunia ni bagiku. Tu dia tuan-tuan. Dia boleh minta apa? Kalau ada siksa ke akhirat, hantar siap-siap kat dunia. Dia. Sebab dia tahu ke akhirat tu teruk, lagi teruk nak kena. Tak apalah di dunia sikit-sikit, tak apa. Hantar, kalau ada bagian ke akhirat, hantar mai kat dunia siap-siap. Dan Nabi kata apa? Subhanallah, kamu tidak akan kuat atau kamu tak akan mampu. Pasal apa kamu tak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan perawi itu melanjutkan kisahnya. Setelah itu lelaki tersebut berdoa kepada Allah. Dengan doa itu akhirnya Allah segera menyembuhkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan, kita buat dosa ni, bila kita buat dosa ni, jawab dia azab ke akhirat. Ada dosa, kalau mati dosa tu bawa, jawab dia azab ke akhirat. Kalau kita dekat dunia ni, kita sempat bertaubat, Allah ampun dosa kita, pi akhirat tak ada dosa, kita terus masuk syurga, tak ada azab. Boleh jadi apa Allah buat? Allah tak mau azab ke akhirat, Allah bagi kafarah. Waktu hidup dunia ni ada benda kena kat dia, ujiannya, penyakit ke, musibah ke, apa saja benda Allah bagi kafarah. Allah nak ampunkan dosa dia supaya dia selamat di akhirat. Tuan-tuan mau tak? Mau tak pergi ke akhirat tak ada dosa? Maulah. Tapi mau tak kalau Allah nak kafarah? Tak mau, saya tak mau. Takut. Dan ni Salih Muhammad, dosa banyak kalau Allah nak kafarah sungguh-sungguh, Allah jenuh kita nak. Sebab di sana ada satu benda lagi. Apa dia? Dekat dunia tak ada kafarah, dekat akhirat tak ada azab. Allah boleh ampun saja dosa-dosa kita dengan rahmat dan kasih sayang dia. Yang tu yang kita nak. Maka minta dekat Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia selamat, akhirat pun selamat. Dunia tak ada kafarah, akhirat tak ada azab.
Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah pernah bersabda, Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma maratu ala rukni illa raaitu alaihi malakan yaqulu amin, fa idza maratum alaihi faqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak sekali-kali aku melewati rukun, yakni ketika Nabi SAW sedang bertawaf, melainkan aku melihat padanya seorang malaikat yang mengucapkan amin. Kerana itu apabila kamu melewatinya, maka katakanlah, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan perialah kami daripada siksa api neraka. Hadis direkodkan oleh Ibnu Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir bab surah Al-Baqarah daripada Abdullah bin Sa'ib. Status hadisnya sahih. Wallahu alam. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, doa yang berikutnya. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Siapakah yang memanjatkan doa yang keempat ni? InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk kita. Tuan-tuan, sebelum tutup majlis kat luar sana, kita, kalau tak keberatan dengan tuan-tuan, ada satu tabung kita sediakan, tabung untuk dana pembangunan dan pengurusan, pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Kita dah buat collection bermula 1 bulan Disember hari itu. Kutipan kita mencecah 600,000 dah, alhamdulillah, daripada 1.6 juta yang sedang kita cari, insya-Allah. Jadi kalau sana, kalau tuan-tuan tak keberatan, tumpang sekali untuk wakaf, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan sedekah dan wakaf tuan-tuan tu dengan ganjaran pahala yang lebih baik, insya-Allah. Yang keduanya, dekat luar sana juga kami buat jualan susu faiz, susu kambing campur beras perang, campur ginkgo biloba, campur kurma, yang boleh kita amal pada setiap hari, untuk dana juga, dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah ni. Yang ni untuk ganti yuran-yuran yang kita tak kenakan yuran pada pelajar-pelajar tu, jadi kami jual susu ni. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Tuan-tuan niat beli tu kerana Allah SWT untuk bantu madrasah kami, dan kita doakan kebaikan-kebaikan tuan-tuan juga dunia hingga akhirat, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.